saya beratkan sikit kepada analisa pasaran lah ya. Biasanya 1 jam pertama ataupun lebih sikit. Dan bahagian kedua kita akan lihat kepada topik kita, musuh tersembunyi menundukkan musuh dagangan terbesar anda ya. Diri kita ni ya, kawal diri. Pasaran basically hari ini kita ada bermula pagi tadi, tengah malam tadi sebenarnya dengan testimoni daripada daripada Fed Powell yang menyatakan bahawa inflasi, banyak soalan saya tengok malam tadi, banyak soalan daripada ahli Kongres US adalah berkenaan dengan inflasi ya. Sebabnya malam sebelum ni kita ada Fed Powell yang menyatakan it's only transitionary ya, sedangkan angka yang dilihat adalah tinggi. Jadi according to Powell malam tadi, apa yang kita tengok sekarang ni adalah unprecedented ya, tak pernah dilihat ya. But dia masih melihat setakat ini inflation masih lagi transitionary. Maksudnya polisi sedia ada akan dikekalkan. Nah, itu maksud dalam arti kata lain lah. Pagi tadi juga kita ada data inflasi dari New Zealand ya, yang menunjukkan angka yang lebih daripada jangkaan pasaran untuk suku sebelumnya. Dan kita ada Bank of Japan pagi tadi yang mengekalkan polisi sedia ada tetapi melihat bahawa pertumbuhan ekonomi adalah lebih rendah pada suku akan datang ya, sesuai dengan apa yang sedang berlaku dekat Jepun, peningkatan kes COVID-19 dan juga further lockdown yang berlaku, biarpun kita ada Olimpik yang sedang berlangsung dekat Jepun semasa. Jadi malam ni Zatul, kita akan ada data retail sales, pasaran menyatakan penurunan tetapi tidak menurun seperti jauh seperti bulan sebelum ini ya. Jadi itu yang ada setakat ini Zatul dekat pasaran Zatul. Macam tu secara ringkas lah apa yang kat pasaran kita sekarang. Ringkas. Secara ringkas tu, itu paling ringkas dia. Okay, jadi hai semua yang dah masuk. Ramai terus meriah komen ni. Hai, waalaikumsalam semua. Alright, jadi nak teruskan dengar lagi daripada Zul. Nak tanya soalan, boleh tanya dekat ruang komen. Dia tanya cardigan ni, cardigan. Boleh ke masih? Nah. Wangi Basuhlah, ada dryer kat rumah. Dia terus drykan. Oh ya, nak bagi peringatan kepada anda semua, kita ada surprise next week. Ada surprise. Jadi boleh join kita punya ruang lifestyle lokal hari Isnin tu tau, kita ada surprise. Okay, jadi macam biasa saya serahkan dekat Zul sampai jam 8 ni. Jangan ke mana, teruskan dengan Zul, tanya soalan macam biasa. Dan kepada yang baru join kita punya ruang pendidikan, nak bagi peringatan yang pakai phone tu jangan lupa rotate dulu. Rotate dulu phone tu, baru keluar dia punya icon open chat kat corner. Klik kat situ untuk ni lah, chat untuk tanya soalan. Okay, alright, saya nak serahkan dekat Zul kalau Zul dah sedia. Ready dah. Ready, okay, silakan Zul. Okay, thank you Zatul. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam semua rakan-rakan. Basuh dengan perfume. Okey, jadi bersama saya Zulkifli Zul Razak dalam satu sesi je hari ini. Jadi kita akan beratkan kepada analisa pasaran ya. Dan kita akan cover topik musuh tersembunyi menundukkan musuh dagangan terbesar anda ya. Okey, jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Waalaikumsalam semua. Okey, nama saya Zulkifli Zul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan. Saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat dulu apa yang dalam pasaran semasa. Jadi seperti yang saya sebut bersama Zatul tadi, kita ada tengah malam tadi ya. Start daripada 9 lebih sehingga lewat malam tadi, kita ada testimoni daripada Fed Powell yang masih lagi menyatakan bahawa polisi sedia ada. Dia teruk kena tanya pasal inflasi ya, sebab angka inflasi untuk US untuk bulan 6 sebelum ni mencatat bacaan tertinggi ya dalam tempoh 13 tahun. Tak pernah nampak lagi figure tu. Yang paling tinggi sebelum ni adalah pada tahun 2008 ya. Jadi the thing is, Kongres dia nak tahu, ahli-ahli Kongres nak tahu sebab kita ada ekonomi dibuka, orang start berbelanja dan
Fed masih lagi loose, masih lagi rendah dalam polisi dia, masih lagi longgar dalam polisi dia dengan pembelian aset, dengan menurunkan kadar faedah effectively around zero. Jadi kadar faedah amat rendah. Jadi bila orang ini adalah untuk menggalakkan perbelanjaan, peminjaman dalam ekonomi dan meningkatkan kecairan dalam pasaran. The thing is, pada masa yang sama, kita ada push daripada Parti Demokrat, daripada Presiden Joe Biden yang cuba untuk mendapatkan dana bagi program carbon free US pada tahun 2050. Itu apa yang Demokrat cuba buatlah. Maksudnya, kita akan ada perbelanjaan tambahan, fiscal spending daripada government. Dan the thing is, pada masa yang sama kita ada two prong, ada dua duit masuk lah, ada dua duit masuk dalam ekonomi, dan apa yang diguna pakai sebagai alasan adalah ekonomi yang jatuh akibat COVID-19. So apabila kesan daripada COVID-19 ni dah makin bukannya kes tu, yes, kes dia menurun dekat Eropah dan juga dekat US. The thing is, loose monetary policy dan more fiscal spending menyebabkan apa yang kita nampak, iaitu inflation yang meningkat. The thing is, ia dah jadi cerita political lah pada waktu ini untuk dekat US. Whether sebab move untuk bawa duit tu untuk dapatkan dana tambahan tu adalah diinitiate oleh Parti Demokrat under Presiden Biden sekarang ni. Jadi ahli-ahli Republican, parti satu lagi, cuba untuk nak tengok whether they should mengikut apa yang Demokrat cuba buat, apa kesan dia kepada ekonomi US secara khususnya dan ekonomi global secara amnya. Jadi itu yang jadi soalan pada malam tadi lah. Basically inflation tengah tinggi lah. Pagi tadi juga kita nampak untuk data inflasi dekat New Zealand yang tinggi. Kita ada untuk, itu memang dah dijangka, jadi tak banyak kesan dia. Kita ada untuk Bank of Japan yang mengekalkan polisi sedia ada tetapi menurunkan kadar jangkaan untuk pertumbuhan ekonomi. Dan data CPI untuk Europe sebentar tadi kekal seperti sebelumnya, dan malam ni kita akan tengok kepada retail sales. Okey, itu yang kita nampak lah. The thing is, macam mana anda nak trade semua ni? Tengok dekat chart, itu je. Tapi anda tahu apa yang berlaku lah. Secara besarnya, sentimen pasaran pada waktu ini agak positif, kecuali untuk dekat Japan pagi tadi, selepas Bank of Japan menurunkan dia punya jangkaan untuk pertumbuhan ekonomi. Samalah seperti kat KLCI, kalau bank negara kata mungkin ekonomi kita tak naik sangat, turun, itu boleh menyebabkan pasaran saham jatuh. Samalah. Okey, jadi dekat Eropah pada waktu ini lebih positif. US futures menunjukkan pembukaan yang lebih positif untuk sekarang. Kita masih lagi dalam earning season, permulaan untuk laporan corporate untuk suku kedua sebelum ni. Tak ada nama besar setakat ini, yang ada adalah dekat Eropah pada jam 3 jam 4 tadi. Okey, kita tengok dekat chart apa yang kita nampak semasa. Okey, jadi ini masih lagi kita punya, saya akan kongsikan ini dalam kita punya Discord group nanti. Chat ini saya akan kongsikan. View kita tak ada perubahan. Ini adalah untuk Dow Jones punya indeks. Setakat ini, sejak daripada Mac tahun lepas, itu adalah apabila COVID-19 punya kejatuhan, kita masih lagi melihat incomplete, masih lagi tak lengkap. Kalau kita ambil structure daripada Oktober, movement ini adalah daripada Oktober, dan setakat ini kenaikan dia kita cuma nampak dua divergence. Maksudnya kita ada, ingat, bila kita ada satu kenaikan daripada sini, kita akan ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu idea dia. Jadi setiap yang hujung ni akan ada divergence.
Yang hujung ni. Setakat ini kita baru saja nampak 1 dan 2 divergences. Ada 2, baru 2. Jadi maksudnya antara 2 kepada 3 nanti akan ada 5 lekuk. Dan akan ada 3 divergence. Setakat ini kita baru nampak 2. Okey, sebab itu saya melihat bahawa pasaran saham kita masih ada incomplete sequence, kita belum ada higher high untuk Dow Jones dan saya masih nampak sekurang-kurangnya 1 lagi divergence yang terbentuk dekat sini. Sama ada macam ni dan dia buat macam ni. 1 lagi divergence dekat sini untuk melengkapkan wave 5. Okey, itu view kita berdasarkan chart yang paling jelas untuk semasa. Ya, basic dia itulah. Ini akan ada ini sekampung, 1 kampung, 1 kampung, 2 kampung, 3 kampung. 3 set, 3 fractals. 3 set, 3 set. 1 set, ini 1 set, 1 cycle price, ini 1 cycle price. Okey, dan selepas yang kelima kita akan ada 1 yang lebih besar. Lepas tu ini adalah 1 complete. Itu je sekali. Okey, apa yang kita nampak setakat ini tak nampak lagi dia lengkap. Kita tak nampak dia lengkap lagi. So, 1 lagi berdasarkan apa yang kita nampak. Tak kisahlah Fed nak buat apa. Okey, apa sifat wave 5? Apa sifat wave 5? Momentum yang lebih rendah menyebabkan divergence berlaku. Okey, itu asas kan? Okey, jadi setakat ini kita tak nampak divergence dalam ini, belum lagi buat higher high. So sebab itu sekurang-kurangnya 1 lagi ataupun ada 2 high lagi. Maksud ada 2 lagi higher high. 1 ataupun 2 lagi higher high. Okey, 1 ataupun 2 lagi higher high di indeks. Tetapi kita berada dalam secara besarnya, we are looking at wave 5. Okey, momentum yang lebih rendah. Okey, kalau anda tengok kat H1, of course lah dia naik macam tu kan. Tapi kita bercakap mengenai daily dan itu adalah view kita. Pada masa yang sama, kita dapati untuk yen pair, inilah untuk yen pair Euro JPY, untuk Euro JPY, cycle yang sama daripada Oktober tadi, ingat yang tadi tu, low momentum tak semestinya low volatility. Lower momentum maksudnya we might see volatility, but movement dia lebih, volatility tu atas dengan bawah, itu volatility. Low momentum maksudnya dia bergerak lebih, ya betul dan tak betul Pian. Low momentum, lower volatility, we might see volatility kalau tak ada volume yang banyak. Lower momentum tu we are referring kepada volume. We are referring kepada volume. Volume dagangan. Tu idea dia lah. Volume dagangan. Perbezaan nak kata volatility, yes dia ada faktor volatility kat situ. Betul dan salah. Dua-dua betul. Betul juga, salah juga. We are referring kepada kepada volume. Kalau ada tengok balik kepada Dow Jones, saya tak tahu dalam ni dapat tengok volume ke tak. Kita try tengok. Kita try tengok dapat tak tengok volume. Volume. Okey, biasanya kita akan nampak dekat wave 5 ni, saya rasa tak dapat tengok lah. Saya rasa tak dapat nak tengok lah. Tak dapat untuk daily. Tak dapat. Normally dekat wave 5 ni kita akan dapati volume dia yang lebih rendah. Itu basically dia lah. Okey, balik kepada Euro JPY. So, indeks, ingat ini adalah untuk indeks.
1, 2, 3, 4, 5. Okey. Di sini dan di sini adalah masanya anda melihat USD dynamic. Sama ada positif ataupun negatif. Di dekat sini. Yang ini adalah masanya untuk anda melihat yen dynamic. Yang ini yen dynamic. Dan yang dekat sini kita ada indices dynamic. Yang ini adalah wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 dan wave 5. Ini untuk indeks. Jadi wave 1 dan wave 5 kita panggil dia sebagai fixed dynamic. Indeks tak nampak, counter je nampak, individual stock. Kalau indeks tak nampak. Wave 3 dia tak sampai, tak tahu. Kita tak tahu. Kalau dia extend dia akan sampai. Tapi kita jadikan satu tu sebagai sasaran. Faham Rosli? Dia boleh pergi jauh. Dia boleh pergi, ini boleh extend. Ini boleh extend, faham tak? Yang ini, dia boleh extend jauh-jauh. Dia boleh extend jauh lagi. Tapi fahamkan kita nak sampai 100% kat sini. Katalah ini breakout ke atas lagi, kita extend yang sini. 3 kita naik kat sini. Itu extension. Faham Rosli? Dia boleh pergi jauh. Kita tak tahu trend hujung kat mana. Jangan jadi bomoh. Yang kita tahu, ini sasaran pertama kita. Itu equilic, yes. Ini the idea is jarak ini adalah sama. Itu dia lah. Jadi kita ada satu, itu dipanggil symmetrical chart. Maksudnya perkadaran yang sama. Okey, dia boleh pergi jauh. Anda tak jangka hujung trend. Maksudnya kat sini aku nak sell. Jangan. Itu bukan caranya. Ini adalah trend. Itu bukan caranya anda nak trade. Hujung trend, ini nak habis, aku nak trade reversal dia. Itu bukan reversal, itu correction. Itu correction. So, okey. Ini adalah untuk indeks. So, apa yang kita sekarang ni nampak, soalan dia, adakah kita dekat sini sekarang ni, dekat sini, kita dah nak habis wave 5 ataupun kita masih lagi melihat, dah mula melihat 4 ni. Macam mana kita nak tentukan benda tu? Okey. Balik kepada ini. Kalau 4 berlaku, itu adalah yen dynamic. Soalan saya, pada sekarang ni, adakah anda sedang melihat yen dynamic? Kejatuhan, jadi untuk nak jawab soalan tu, anda lihat kepada yen pair. Kejatuhan Euro JPY semasa ni, untuk sekarang ni, adakah dia disebabkan oleh yen yang kuat? Okey, Euro JPY sama dengan, dah ada dekat situ. Euro JPY adalah Euro US dollar darab dengan USD JPY. Betul? Jadi kita nak pastikan kalau ini disebabkan oleh yen yang kuat, jadi Euro JPY cuma jatuh. Itu saya conteng lah, lagi senang. Macam mana nak buang dia? Okey. EJ, kalau dia jatuh macam sekarang ni, ia sama ada Euro yang lemah ataupun JPY yang kuat. Soalan dia,
adakah kejatuhan ini disebabkan oleh euro lemah ataupun JPY yang kuat? Jadi untuk apa yang kita boleh lihat dekat situ, kita boleh lihat kepada EU dan juga UJ. Mana dia punya structure. Jadi kita nak tengok pergerakan ini. Ini adalah sejak daripada Jun. Ini daripada Jun. Anda tengok. Jadi kita tengok EU dulu. Ini adalah EU. Ini adalah EU. Jadi pergerakan sejak daripada Jun, pergerakan ini, structure ini adalah kelemahan EU. Ini adalah EU ni jatuh. Ini adalah EU ni jatuh. Adakah dia disebabkan euro lemah ataupun US dollar kuat? Adakah dia disebabkan oleh euro lemah ataupun US dollar kuat? Kita tengok satu lagi. Kita tengok UJ. Jadi 1 Jun, pada 1 Jun, 1 Jun ni, sejak daripada tarikh ini, sejak daripada sini, 1 Jun, yang ini naik kan? 1 Jun ni. Jadi anda tak dapat katakan JPY kuat. Yang kuat dekat sini US dollar. Betul? Balik kepada cerita euro US dollar tadi, 1 Jun, yang ini, sejak daripada sini, yang jatuh ni bukannya sebab euro yang lemah. Dia disebabkan US dollar yang kuat. Inilah benda dia. Jadi kalau anda tahu, movement semasa ni disebabkan oleh dolar yang kuat, jadi kita tahu indeks masih ada boleh naik ke atas. Sebab kalau kita katakan, kalau kita nak katakan indeks ni boleh nak ke atas, itu tak boleh yen kuat. Faham tak? Jadi kita kat mana? Kita berada dalam positif US dollar dynamic. Kita berada dekat sini. Faham? Kita berada dekat sini. The only way untuk saham naik adalah yen tak boleh kuat. Kalau yen kuat, indeks tak dapat nak lengkapkan movement dia. Jadi kalau kita lihat the whole thing ini, ini benda asas dia yang anda dah belajar kan, mengenai RSI. Anda tengok daripada time frame besar. Jadi anytime anda nampak any setup incomplete, ada momentum sequence, anda trade untuk long index. Memahami bahawa anda dekat hujung trend dengan lower momentum. Sebab itu kalau nak trade dia, pergi kat lower time frame. Sebab kita kat lower time frame. H1 punya movement ni, ini adalah H1. Yang the whole thing ni adalah weekly. So anytime anda nampak dekat lower time frame punya setup, momentum sequence ataupun incomplete sequence, anda masih mencari peluang untuk long index. Faham? Pada masa yang sama, apa yang kita tahu, US dollar ni kuat. Jadi sekiranya kita ada incomplete sequence dan kita tahu ini tak buat high, anda ambil dia punya structure ni, kita tahu ini adalah correction kan, daripada March, anda tariklah Fibo sebagai sasaran 1. Bila indeks jatuh? Sekarang ni. Bila indeks nak jatuh? Belum lagi, kita tak dapat tahu. Tapi yang kita tahu, bila US dollar akan start lemah. Yang kita tahu adalah bila US dollar akan start lemah. US dollar akan sampai area equal leg dia untuk euro US dollar dalam sekitar kawasan ini. Yang kita tahu untuk UJ, US dollar akan sampai dia punya resistance area dalam kawasan sini.
Nampak? Masa itu sama. Ini adalah sama. Dua tu adalah sama. Jadi, apa yang untuk gambaran besar, apa gambaran besar kita? Gambaran besar kita untuk daily, kita masih lagi ada US dollar kita nak short. Itu adalah dekat daily. Itu adalah dekat daily. Untuk indices, kita akan ada pergerakan yang ke atas dan akan mencapai satu kawasan equilibrium. Let the market decide. Sebab US dollar jatuh, sekiranya UJ jatuh bersama indeks dan pull down yen pair yang lain, then barulah kita ada benda ni. Barulah kita ada this thing. Faham? Barulah kita ada movement ini untuk membetulkan March. Belum lagi. Sekarang ni belum. Ada soalan mengenai gambaran besar ni. Saya akan kongsikan chart ni, tak payah. Galih tolong kongsikan dekat grup besar. Tapi Zul, untuk Euro kuat tak? Euro, AUD, NZD tu semua follower. Ada cuma tengok tiga. US dollar, index dan juga kepada US dollar, yen. Tiga. Dynamic tu tiga. Jangan confusekan dia dengan Euro, Chef, AUD, NZD, CAD, apa semua tu. Fahamkan yang asas tiga tu dulu, Pian. Sebab untuk indeks indeks boleh kuat. Kalau indeks kuat, UJ boleh ke atas tapi dia tak pecut macam Euro JPY contohnya. US dollar boleh lemah. US dollar kalau indeks kalau indeks jatuh ini, indeks jatuh kat sini, dia bukannya faktor US dollar, dia adalah faktor yen. Ini adalah faktor yen. Bukannya ni. So kita dalam ini adalah masanya yen dynamic. Semasa yen dynamic, indeks jatuh, yen kuat, US dollar sideways. Sekiranya UJ pecut lebih jauh daripada EJ, dan itu adalah EU naik. Faktor masa yen dynamic, anda tak tengok masa yen dynamic, anda tengok EJ. Faham tak? Untuk nak tahu EU ke mana. UJ tetap ada. Faham tak, Pian? Waktu yen dynamic, semasa yen dynamic, ini adalah yen dynamic Semasa yen dynamic, anda tengok EJ. Okey, anda tengok EJ. Okey. Sekiranya movement EJ, ini adalah untuk EJ. Momentum dia, katalah kat sini buat W, X dan Y. Katalah dia buat W, X dan Y. Ini adalah untuk EJ. Manakala UJ, dia buat, inilah kenapa saya akan pastikan itu adalah zigzag ataupun W, X dan Y. Kalau anda nak faham, kalau UJ tengah buat zigzag, kalau UJ buat zigzag, okey, EU ke mana? EU ke mana? Kalau UJ buat zigzag dan ini buat W, X dan Y. Sekarang ni tak. Rosli. Gold tak terbang. Gold akan sampai resisten dan jatuh. Bila gold akan naik? Bila saham jatuh, bila UJ jatuh. Itu masanya untuk gold naik. Masa ni EU ke atas. Masa kalau dua ni berlaku, dalam keadaan dua ni. Itu yang saya duk tukar-tukar. Dia 5 ke 3 ke, anda duk tengok
duk tengok saya sekejap dia lukis 5, sekejap lukis 3 kan. Saya akan tengok kepada apa current structure yang sekarang. Apa current structure yang sekarang. Perasan tak kadang-kadang saya tukar chart daripada WXY, saya tukar dia kepada ABC ataupun 1, 2, 3, 4, 5. Tu sebab dia. Jadi kalau EJ buat W, X dan Y dalam fraktal yang sama. Sebab itu anda bukan buat Elliott wave tau. Saya gunakan Elliott wave untuk cerita market dynamic. Beza. Saya boleh lukis Elliott wave. Lukis dia. Tak ada apa-apa. Elliott wave tak ada apa-apa. Saya gunakan Elliott wave untuk nak ceritakan benda ni. Saya gunakan Elliott wave untuk cerita benda ni. Ini saya guna Elliott wave. Kalau setakat Elliott wave, kita boleh lukis macam-macam kat sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1 kat sini. Kalau setakat Elliott wave. Tak. Tak perlu buat Elliott wave. Nampak tak saya buat benda ni je? Saya kalau trading, kalau analisa saya guna benda ni. Saya tak guna ini. Tapi untuk nak buat benda ni, anda nak buat benda ni, anda kena faham Elliott wave. Sebab itu, saya duk tunjukkan Elliott wave. Bila anda dah faham Elliott wave, anda tak perlu lukis Elliott wave. Anda buat benda ni je. Dan Santi dah nampak, saya rasa. Some of you dah nampak. Okay. Some of you dah nampak. Di mana kita gunakan ini je. RSI, momentum. 3 kata kunci. Structure, momentum, time. 3 kata kunci. Structure, ini 5, 9, 13, 17. Momentum, yang ini RSI. Time, kat mana structure ni bermula dari bila. 3 benda. 3 tu je. 3 benda tu je. Okey, kita lihat satu-satu. So, apa yang kita boleh cari peluang setakat ini? Sekiranya US 500 ni, dia buat satu lagi ke bawah. Syarat dia, kita dah ada, ini dah break. Okey? Jadi, kalau dia buat satu lagi ke bawah, A, B dan C, 3 wave, 1, 2, 3, W, X dan Y, anda trade wave 2 ni kat sini. Kalau dia terus ke atas, tak ada. Hari ni tak ada. Kalau dia buat ke bawah, anda tunggu 2 ni. Okey, itu adalah US 500 sebab kita dah ada higher high. Faham? Kita masih ada yang masih tak complete lagi ke atas. Itu adalah untuk US 500. Structure Elliott wave. Tak. Structure kira, Galih. Structure high dengan low je. Dow. Elliott wave tu untuk tanda. Faham tak? Structure tu adalah incomplete sequence, momentum sequence dan high and low. Itu structure. Elliott wave tu cuma marking benda ni. Saya boleh jadikan benda ni macam-macam. Saya boleh jadikan ini 3, ini 1. Saya boleh jadikan ini 5 dan lepas tu kita reverse ke bawah. Kalau Elliott wave tak ada apa-apa pun. Nothing. Elliott wave ni cuma untuk tandakan benda-benda ni. Saya nampak correlation dia, kita ada incomplete sequence ke atas, jadi saya nak bawa dia ke atas. Faham tak? Macam mana saya nak bawa dia ke atas? Saya lukis motif. Saya gunakan 1, 2, 3, 4, 5. Apa tu N wave? Tak tahu. Ini bukan sesi Ichimoku. Jadi kalau dia ke bawah, kita cari peluang untuk US 500. Okey, kalau dia satu lagi ke bawah. Jadi letakkan alert, tak payah tenung chart. Kalau dia break ke bawah, trade untuk long US 500. Yang kedua US 30. Ini belum break. Kalau dia break, then itu adalah benda ni. Ini adalah 1. Kalau dia break, 2 kat sini, anda boleh cari peluang untuk nak long. Okey, kalau itu berlaku. Okey, kalau dia break out ke atas, setakat ni tak.
Itu adalah untuk US 30. Nasdaq sini flat. Sebab tu saya tak kongsikan. Sini flat. 1, 2, 3, 4 dan 5. Sekarang ni tak ada apa-apa. Kalau dia buat macam ni, 1, 2, 3. 1, 2, 3 anda boleh cari untuk long. The thing is, tarik Fibo 1, ada nak yang lebih jauh sikit, yang naik tinggi sikit, supaya 1, 2, 3.6 dia tidak buat low dekat sini. Faham? Dia tidak break low kat sini. Jadi kalau itu berlaku, dan itu wave 4, anda boleh trade dia. Boleh? Okey, itu adalah untuk US untuk Nasdaq. Sekarang tak ada apa-apa. Ada nak dia buat tinggi sikit supaya 1, 2, 3.6 ada tak sampai sini. US 500 tadi cantik. DAX tak ada. Kalau dia buat ke bawah 1, 2, 3, kalau dia buat ke bawah, ini tak jelas. W, X dia tak jelas, tak melangkaui dia punya trend line. So tak ada set up untuk DAX. Okey. Next kita tengok kepada US JP 225 tak ada. Ini bukan higher high. Tak ada apa-apa. UK 100 sama. Ini bukan higher high. Untuk IBEX tak ada apa-apa. Kita masih dalam equal leg, masih dalam equal leg. So kalau ini break, saya boleh jadikan dia macam-macam. Dia kalau ini break, adakah ini mengubah trend ke tak? Soalan saya. Kalau 1618 ni break kan, dia ubah trend tak? Saya boleh alih satu ni kat sini. Dan ini 2. Mana hala 7 dia? Masih kat atas kan? Dia tak tukar trend. Kalau dia break invalidation ni, itu bukan tukar trend. Belum bukan tukar trend. Maksudnya kita ada correction yang lebih besar. Tak ubah. Tak. Kalau saya ubah satu ni kat sini je. Ini jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan kita habiskan dengan ni. Tak ada apa-apa. Ini 2. Tak ada apa-apa. Masih ke atas. Selagi anda tengok indeks-indeks lain ke atas, anda akan lukis ini ke atas. Itu je. Ini jadi apa? Kalau dia break 1618. Ini jadi 1, 2, 3, 4, 5. Zigzag. Itu je. Yes, dalam view correction. Itu je. Kalau macam tu, kita punya invalidation ni akan naik dekat sini. Itu je. Dalam shorter time frame. Bigger time frame masih ke atas. Jadi kita ambil yang itu. Kalau ini ada higher high, ada incomplete, kita long. Itu je. Itu je. Dia tak tukar trend. Tak tukar trend. Masalahnya yang guna Elliott Wave tahun 1930 tu. 1930 langgar invalidation, itu adalah pertukaran trend. Tak. Tak. Kalau yang itu adalah sebahagian daripada zigzag, macam mana anda katakan itu sebagai tukar trend? Zigzag tu korektif. Kalau dia break bawah ini, baru dia tukar trend. Bawah ini, baru dia tukar trend. Bawah C ni, ini, baru dia tukar trend. Faham? Bawah C ni, baru kita kata tukar trend. Kalau setakat kat sini, ini correction. Selagi anda melihat indeks-indeks lain ke atas, anda akan lukis ini ke atas. Itu je. Selagi dia tak sampai dekat 100%, kita long. Itu je. Dia tak, kalau anda tak ada sasaran, macam mana anda tahu struktur tu nak sampai? Betul tak? Jangan cuma tengok trend dia ke atas.
sampai mana. Itu kena bagi tahu kan. Jangan cuma sebut ini trend ke atas. Yalah, trend dia ke atas sampai bila. Jadi kita ada letakkan sasaran. Okey, lepas 1.8 dia ada momentum. Kita cari lagi. Itu je. Masalahnya bila orang sebut ini trend ke atas, sampai bila? Sampai had mana? Mesti ada had dia. Dia tak dapat nak pergi. Tapi kita takkan jangka hujung trend. Jadi kalau dia tak sampai lagi, itu incomplete sequence. Jangan cuma sebut ini nak ke atas. Sampai had mana? Selalu dengar kan? Orang sebut, ini naik. Naik, yelah. Had mana? Kan kita masuk, dia jatuh. Kan? Jadi kita katakan, okey, ini dia punya structure. Faham? Fahamkan trend secara besar, multi time frame. Bukannya cuma satu, segala-galanya kat situ. Tak dapat. Okey, jadi kalau kita masih menjangkakan indeks ni masih ke atas, US dollar JPY masih ke atas, yen pair pun masih ke atas. Tetapi movement yen pair lebih bersifat korektif sebab kekuatan US dollar. Ingat, US dollar ni ada incomplete ke atas, tak habis lagi. Ini tak habis lagi movement dia ke atas ni, tak habis lagi. So, selagi anda melihat dolar tu tak lengkap, okey, dan kita dapati indeks ni ke bawah, kita tak dapat terlalu bearish kepada yen pair. Tak dapat. Biarpun dia nampak macam motif, anda akan lukis dia sebagai dalam correction 3 wave. Itu je. Jadi untuk yen pair ni, bagi mereka yang short term, Euro JPY B ni anda boleh short. Untuk mereka yang intraday, ada nampak 3 wave swing, ini nampak macam zigzag. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Kalau dia buat 5 wave lagi, anda boleh short dia. Itu adalah untuk EJ. Untuk shorter term trader, bagi mereka yang longer term, anda nak cari long daripada sini. Anda nak cari long daripada sini. Okey? Itu adalah untuk EJ. Isnin saya kongsikan dia punya setup untuk EJ. GBP JPY tak ada setup. Tak ada setup, belum lagi. Ini tak break, tapi dekat 4 hour anda boleh cari peluang. Ini adalah sama dengan apa tadi tau? Ini sama dengan apa? Ini sama dengan dolar dekat 4 hour, dia sampai yang ini. Sampai yang ini. Itu sama dengan dolar sampai kat sini. Faham? Itu sama. Untuk GJ ni sampai kat sini. Itu sama dengan dolar tadi. Lain daripada tu AUD JPY. AUD JPY pun sama. Kita menuju ke arah ni. Menuju ke arah equal leg. Tetapi antara dolar pair dengan yen pair, mana yang anda akan pilih bila sampai equal leg ni? Lepas ni kita tengok. Ini AUD JPY. Nampak 4/5. 4/5. Kunci dia 4/5. Faham? Ini adalah untuk CAD JPY. CAD JPY saya keluarkan sebab ada orang pergi entry yang saya letak. Saya suruh dia tutup. Saya dah katakan kat situ tunggu satu lagi leg ke bawah. Jadi saya keluarkan daripada dalam ni. CAD JPY. Ada orang pergi entry. Ya, memang dia naik. Tapi itu ada lagi kaki ke bawah. Tak lengkap lagi. Tu yang saya letakkan kat sini sebelum ni kan. CAD JPY level dia. Memang dia naik sekarang. Ada satu lagi 5 wave ke bawah, belum lengkap. Exactly Rosli. So kita sedang menjangka untuk dollar dynamic, negatif dollar dynamic. Belum lagi. Negatif dollar dynamic nanti. Okey, jadi kita masih ada movement ke bawah. Jadi saya keluarkan dia. Ini sama seperti kes GA dahulu. Kalau anda masuk, memang dia naik, sekarang ni tutup 3 wave dan ke bawah. Okey.
Itu adalah untuk CAD JPY. Okey, dolar. Dolar, this is apa yang kita akan tunggu nanti ya. Iaitu euro US dollar. Jadi kalau ada trade euro US dollar ni nanti, ni sama dengan EJ tadi kan. Jadi kalau anda trade, anda tengok dulu. Yang ini dia buat higher high tak? Satu ni tak buat higher high. Jadi antara euro US dollar dan euro JPY, anda pilih euro JPY. Wave dia 2/3. Dalam fraktal yang lebih besar. Faham? Dolar wave 2, Wimon. Pilihlah dolar pair. Okey. Wimon dah letak dah New Zealand dollar. Mana New Zealand dollar? Ni. Ini. Antara semua ni, saya akan pilih untuk UCAD. Ini sebab ini ada lower low. Ini ada lower low. Banding dengan satu tadi. Faham? Ini dah ada set up 5 wave breakout. Jadi saya akan cari peluang untuk short daripada sini. UCAD. Jadi kalau ada trade yang ini, anda tak trade CAD JPY tadi. Jangan letak UCAD dengan CAD JPY sekali. Dia sama. UCAD ni jatuh adalah bila CAD JPY sampai dekat habis movement ini. Habis this move. Anda kira lekuk dia satu-satu. Siapa rajin pergi tengok apa yang saya lukis ni. Dia sama. Lekuk dia. Anda akan itu sama dengan CAD JPY. CAD JPY ni akan ke laut sikit. UCAD ni cantik. Ini cantik. Ini sama dengan dolar tadi. Itu sama dengan dolar dolar indeks tadi. Ini sama. Ini sama dengan ini. Satu market. Satu market, satu cerita. Satu cerita. Of course dia tak satu. Tapi kita tahu arah dia. The right side, sebelah kanan. Apa yang sedang kita perhatikan. Sebelah kanan, kita masih lagi melihat kekuatan dolar untuk shorter term sehinggalah dia sampai satu resisten untuk meneruskan kelemahan sejak Mac tahun 2020. Itu yang kita sedang tengok sekarang. Indeks masih lagi extend ke atas. Dan itu menyebabkan yen lebih sideways. 3 tu. Lepas tu anda masukkanlah benda-benda lain. Kalau dolar kita nampak kuat, anda tahu Australia dollar akan lemah. New Zealand dollar akan lebih lemah. Tak kisahlah bank dia ke CPI data ke apa ke. Itu cerita data. Yang kita nampak dekat chart adalah cerita tu. Cerita ni. New Zealand dollar, US dollar, bagi tahu saya. Kenapa ini tak melonjak ke atas? Bila bank dia nak naik interest rate bank ANZ apa semua bank dalam dia punya analisa kan kata ini bank RBNZ akan naikkan kadar faedah. CPI data lebih tinggi pagi tadi. Kenapa ini tak to the moon? Sebab dia tak lengkap lagi. Faham? Dia tak lengkap lagi. Tak habis lagi. Simple. Kita ada kekuatan US dollar. Itu sebab dia. Kita masukkan satu lagi. Dalam sini. Kita lihat NZD JPY. Saya tak update lagi chart ni. Ni yang dulu. Ini tak habis lagi. We still have this move. Ke bawah. Ini adalah 3 dan 4. Yang sama. Kita extend 5 kat sini. Ini tak habis lagi. Ini W, ini X dan ini tempat dia. 1, 2 dan kat sini. Ini wave 4. Faham? Benda sama. Kalau anda lukis yang sama, dia lukisan anda akan simple tau. Satu cerita. Kita sedang tunggu wave 4 untuk NJ nanti. Hujung minggu nanti saya update ni. Faham? Semua ni wave 4. Tengok.
4. Nampak dah Galih macam mana nak lukis cepat. Sebab dia sama. Kalau anda ikut satu cerita market macam ni, anda lukis elliott wave, dia jadi simple tau. Anda tengok satu chart yang clear dan anda basekan lukisan anda kepada chart yang clear tadi. Chart mana yang clear. Jadi anda tak adalah ini betul ke satu, ini dah habis ke tiga. Tak. Anda ambil satu ni, anda ambil dia punya dia punya fractal. Itu cara lukis dia. Kalau anda cuma lukis satu chart dan anda nak buat elliott wave, minta maaf, tak dapat. Anda akan banyak sesat jalan. Anda cuma buat goal saja. Aku tengok goal dia, aku take goal dia. Tak dapat. Mustahil. Bukan saya tak pernah buat, saya cuba buat. Saya buat sampai 1 minit goal. Mustahil, saya bagi tahu, mustahil. Sebab elliott wave cuma papan tanda. Dia bukannya apa-apa, dia cuma papan tanda. Apa yang anda punya correlation yang anda sedang lihat dalam pasaran. Kat mana struktur yang tak lengkap. Satu jalan je cerita dia, semua sama. Jadi kalau mana-mana komponen dalam cerita tu bertukar, then kita reassess balik. Faham Imun? Kita reassess balik. Sebab itu saya katakan, UJ ni tak boleh break ini. Kalau UJ ni break 1618 dan break ke bawah ni, dan kita habiskan wave 5, kalau ini habis wave 5, kita habiskan 2 ni kat sini, 2 kat sini, apa jadi kepada indeks? Apa jadi kepada indeks? Indeks jatuh ke bawah. Kita dalam yen dynamic. Jadi sebab itulah guna kita tengok benda-benda ni. Anda cuma tak dapat kata, oh ini break 1618, break sini, oh ini tukar trend. Tak tukar trend lagi. Kalau dia break ini, baru dia tukar trend. Break B ni, then kita yen dynamic. Boleh? Dan the whole thing adalah dalam skala yang lebih besar punya structure, sequence yang lebih besar ni. Jadi dia tak lengkap lagi. Sebab tu kita lukis dia kat atas. Faham? Okey? Dia simple kalau anda simplekan dia. If you give it too much, oh ini satu, ini dua, ada cuba untuk kira lekuk satu ni, dia jadi susah. Itu mustahil. Anda tengok benda ni, apa yang saya buat, try buat apa saya buat ni. Try buat apa yang saya buat ni. Mula buat benda ni dulu. Buat benda ni, tandakan dia. Ingat, bila kita ada yang impulsif, jumlah lekuk dia 5, 9, 13. Kalau dia lebih, oh mungkin yang besar tu dah habis. Kalau dia 5 wave ataupun kita melihat sebagai satu yang sedang membuat trend, then anda akan dapati dia berakhir dengan divergence. Buat benda tu, simple. Okey, Galih tolong apa yang saya letakkan dekat discussion group tu hantar dekat general discussion. Faham? Okey. So itu gambaran besar kita. Indeks masih ke atas, yen pair sedang membuat correction ke bawah tetapi tidak dengan momentum. Kita ada dolar yang masih kuat. Jadi sekarang ni kita dalam dolar dynamic. Yen pair jatuh bukan sebab yen kuat. Yen pair jatuh sebab dolar yang kuat. Jadi kalau shorter term, anda boleh cari untuk long dollar. Untuk mereka yang intraday, sekiranya ada incomplete sequence, ada momentum sequence. Untuk indeks, sekiranya US 500 buat double correction, anda boleh trade wave 2. Faham? Gold, silver. Gold, silver saya nampak untuk semasa movement ini dah habis. Nampak? Tapi ini masih boleh jadi, ingat, ini boleh jadi macam ni. 2 dan ke atas lagi. Sebab dia tak complete lagi. Faham? Jangan pergi short dia kat sini.
Ya. Ini tak habis lagi, tak lengkap. Ini A dan B ni. A dan B ni tak lengkap lagi ke atas. Dia boleh jadi ini adalah 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ambil. Ya. Bukan bermaksud invalidation ni break, dia tukar trend. Tak. Faham? Anda jangan pergi short dia pada sekarang. Tak ada. Bukan saya tandakan macam tu untuk anda short. Ada orang gunakan chart gold saya dibuat untuk setiap lekuk. Pengsan. Ya. Faham? Ini ada incomplete sequence kat atas. Anda jangan pergi short dia dari sini. Tak. Dolar nak kuat bang. Betul. Indeks ke atas. Betul. Tapi bukan tempat dia untuk anda masuk. Itu bukan tempat dia. Sama dengan silver ni. Boleh short? Tak. Ini tak ada setup. Satu ni bukan lower low. Seronok kalau dia naik macam tu. Nak seronok apa? Tak ada apa-apa. Okey. Minyak. Minyak masih ke atas. Anda tak pergi. Minyak boleh. Kalau minyak buat double, kita kan long minyak. Kalau minyak buat double. 3, 3, 1, 2, 3. Kita long lagi minyak. Kali ini jangan trade futures. Trade company minyak. Faham? Faham? Anda trade kalau ini berlaku. Itu bukan tukar trend. Tapi kenapa saya katakan anda jangan trade minyak sekarang? Kalau anda trade ini fractal apa? 4/5 kan? Ataupun fractal yang lebih besar, 4 ini. Either one. Ini time frame H4. Yang kita masuk sebelum ni, H1. Kalau ini H4, kalau anda masuk dekat sini, ini mungkin berapa hari bulan? 22 hari bulan. Dah 17 hari bulan. Kalau kontrak baru tak apa. Kalau kontrak baru tak apa. Hari ni dah berapa? 16, 17. Kalau hari ni tiba-tiba dia buat macam ni, kita masuk kan. Kang minggu depan XM tolong tutup. Sia-sia je. Faham? Jangan masuk. Kalau nak trade saham dia. Saya always encourage untuk trade real share. Bukalah share account dekat SM. Okey. Ni mana kita punya ni. Contoh-contohnya. Ada banyak lah. Contoh-contohnya. Ini adalah minyak kan. Ini adalah US oil tadi. Okey, ini adalah untuk minyak. Contoh-contohnya anda boleh cari benda-benda seperti Exxon. Anda boleh tengok saham-saham seperti ini. Anda boleh tengok benda-benda seperti ini. Exxon Mobil Corp. Sama. Apa saya tekan XOM. Trade saham company minyak lah. Kalau anda ada akses kepada ini, boleh? Faham? Kalau anda ada akses kepada ETF dia. Tapi US government dia nak pergi cut peruntukan untuk minyak sebab clean energy. Kenapa ni naik? Yes. Tunggu dia punya correction. Conoco pilih. Ada banyak. Kulim Berhad. Ingat tak kita cerita benda ni kat sini, Pian? Ingat tak kita cerita benda ni kat sini? Hujung tahun lepas. Ingat tak? We were talking about this. We were talking about ini. Kita cerita waktu tu sini. Nak bagi tahu je.
Ingat Pian, we were talking about XLE ni tahun lepas. Siapa? Pian ke siapa? Untuk CFD, kalau anda trade macam ni, saya tak nak cerita pasal hukum halal haram. Tapi sebaiknya anda trade share, itu saja. Boleh? Saya tak nak komen pasal halal haram. Tapi sebaiknya kalau anda nak masuk, anda pegang instrumen real share. Itu komen saya, Pian. Offshore. Tak, kita bercerita pasal sini, masa sini. Waktu ni saya nak beli Dow. Waktu ni saya nak beli Dow. Tak dapat masuk Dow, saya pergi cari ETF. Saya cari ETF, group of ETF pada waktu tu. Kita sedang mencari, dan XLE ni yang paling bila fear, market tengah fear, berita tak bagus lagi, minyak ni, saya mencari buy. Ini ngam XLE ni. Dan sekarang ni we are looking at, ini sedang buat wave 1, ini wave 2, we are looking at 3, dan mungkin ini adalah 4, ataupun ini masih 1, 2, 3, faham tak? Kalau anda tengok dekat, sama macam anda buat Dow Jones tadi, tengok ni. Ini paling simple dia. Anda tengok yang ini adalah wave 1. Ini wave 2. Okey. Daripada bawah ni, okey, cari berapa kali yang dia dah ada divergence. Okey, ini 1. Okey, sini ada divergence. Sini adalah 2, ini adalah 3. Okey, yang sini ada tak divergence? Yes, dia ada. Itu adalah 5. Maksudnya itu adalah 1, 2, ini adalah 3. Dan kita sedang buat wave 4. Tak habis lagi ke atas. Satu lagi untuk lengkapkan wave 5. Okey. Faham? Benda sama. Nampak kali cara dia kali? Tengok dia punya ni divergence. The whole thing adalah divergence. Buat higher high. So itu wave 3. Kalau tiba-tiba dia naik kat sini, breakout, kita naikkan lagi wave 3. Kita extendkan sini. Ini the whole thing jadi apa? Cara kira dia. The whole thing ini jadi wave 1. Faham? Kita akan resetkan balik. Ini 1, ini 2, ini 1 dan 2. Dalam yang lebih kecil. Kalau dia pergi breakout lagi. Itu je. 1, 2, 3, 4, 5 jadi fractal yang lebih kecil. Benda tu je. Boleh? Kalau anda tak nak buat elite wave, anda boleh buat benda ni. Yang macam saya buat yang ni tadi. Yang ini tadi. Elite wave, basically, anda kira ni 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1, 1. Itu elite wave. Faham? Guna ni je, guna benda-benda ni. Ingat wave 5 hujung ada divergence. 5 tu adalah dia besar ataupun 5 yang kecil. Dia anda tentukan daripada pengiraan. Untuk impulsif 5, 9, 13, 17. Korektif 3, 7, 11 dan seterusnya. Lepas tu tengok kumpulan dia. Benda tu je. Dah habis. Saya tak ada apa-apa nak tambah benda ni. Saya tak ada apa-apa nak tambah benda ni. Semua tu dalam chart ini. Faham tak? Kalau anda tengok chart ini, semua yang saya guna pakai dalam chart ini. Itu elite wave. Itu elite, bukan. Elite wave ni cuma untuk papan tanda. Daripada besar, baru anda select instrumen. Untuk intraday, untuk scalping, untuk swing, untuk apa juga. Benda sama je. Jadi kalau anda tahu ini masih ke atas, tak habis lagi. Sekarang ni, kalau anda tahu dia tengah buat wave 5, anda akan dapati dia macam ni sikit, momentum lebih rendah. Tapi kalau anda trade dekat M5, M15,
Itu masih ada trend. Yes, Rosli. Elite wave tu cuma marking. Saya tengok ramai dah start buat elite wave sekarang ni kan, Rosli. Mana-mana tengok, semua buat elite wave dah. Tiba-tiba. Tapi bagus. Tapi bukannya trade elite wave. Elite wave cuma marking. Elite wave anda boleh buat apa saja. Okey, kita break dahulu dan kita sambung balik selepas ini. Kita ulang sikit mengenai yang ini. Okay, kita sambung lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.